Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, kepada kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, kepada guru-guru yang pernah mendidik kita, dan kepada seluruh umat Islam di dunia ini, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suratul Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberi izin dapat sama-sama kita berada di rumah Allah yang mulia ini, dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Seterusnya kita berada dalam majlis ilmu, mencari dan menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sememangnya luas,
sebagai panduan, sebagai bekalan kehidupan kita untuk kita baik hidup di dunia ini yang sifatnya sementara, lebih-lebih lagi untuk kita baik hidup di hari akhirat nanti yang sifatnya kekal buat selama-lamanya, insya-Allah. Selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala telah berjuang menegakkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita pada hari ini dapat kenal nikmat Islam dan juga nikmat iman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan Imam, para bilal, ahli jawatan kuasa masjid, pengurusi dan jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, malam ni malam yang kedua, aku tak silap perkiraan lah, 2 Rabiul Awal 1442 Hijrah. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memilih kita dapat berada dalam bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, bila kita berada dalam bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain kita sentiasa diingatkan untuk memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita mengkaji sirah kehidupan Nabi dan juga kita cuba mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kalau bulan lain kurang kita buat, bulan ni makin lagi. Tambah-tambahnya esok hari Isnin. Sunnah tu sunnah. Sunnah apa? Sunnah puasa sunat. Isnin, Khamis. Minggu depan pula Isnin, Khamis. Khamis minggu depan tu power. Sebab apa? Sunat Khamis 12 Rabiul Awal pula. Subhanallah. Kena betul. Lepas tu yang rasa kuat sambung 3 lagi. Dah 12 tu hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, 13, 14, 15 hari putih. Allah Ustaz, sampai 4 hari. Insya-Allah, niat dulu. Kurang-kurang tak dapat buat, dapat pahala niat jadilah. Sebab kan kita dah belajar berkenaan dengan niat tu, niat saja dah dicatat. Walaupun nanti tak dapat nak buat, dah ada keinginan nak buat tu, dah ada, dah catat dah. Ni niat pun tidak, rugi lah. Dah lah pahala niat tak dapat, pahala buat pun tak ada juga, langsung tak ada rugi. Baik, jadi bila kita masuk ke bulan Rabiul Awal, antara lain, sekali lagi saya sebut kempen kita ini, kita cuba untuk jayakan ringin tone tukar kepada selawat. Kita nak gemakan. Orang call aja, orang Masjid Taman Seri Keluang, ringin tone-nya sallallahu ala Muhammad. Lain bezanya. Kalau raya kita boleh tukar ringin tone, ada orang merdeka pun tukar lagu merdeka. Apatah lagi ni kita nak mendekatkan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembali kita membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab banyak lagi benda yang kita tak tahu. Bukan orang sinilah, sayalah. Banyak lagi benda tentang Nabi yang kita tak tahu. Walaupun seringkali kita mengikuti ceramah Maulidur Rasul, tiap-tiap tahun kita ikut, bukan satu tempat. Kalau ada ceramah Maulidur Rasul tu, tempat kita buat, kita ikut. Tempat lain buat, kita pergi juga. Tapi rahsia-rahsia berkenaan dengan Nabi ni, ataupun sirah berkenaan dengan Nabi ni, banyak lagi yang belum kita tahu. Dan kita kena korek, kita kena gali dan sebagainya. Kemudian yang ketiganya, ni untuk permulaan, yang ketiganya, kita kembali membaca Syama'il Muhammadiyah, berkenaan dengan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sama ada kitab kecil ataupun kitab besar. Kitab besar ni kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni besar betul ni. Saya kira ni tiap-tiap rumah adalah. Untuk kita baca kembali, kita tengok kembali apa yang diceritakan oleh para ulama berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nabi kita. Supaya bila kita baca, kita cuba untuk ikut. Cuba untuk ikut berdasarkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 31. Ayat ni ramai orang hafal walaupun tak pernah cuba untuk hafal. Sebab sentiasa diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Kul, katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada siapa umat-umatmu, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu cinta, kasih dan sayang pada Allah, satu aja kaedah, caranya ialah fattabi'uni, ikutlah aku. Ikutlah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kena ikut Nabi? Apa yang kita dapat? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita ikut Nabi, Allah sayang kita. Allah kasih kita. Bila Allah kasih, Allah bagi apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang ni yang mahal. Soalan cepuk emas. Koperasi kita dah buka. Saya belum pergi lagi. Baik, yang dah pergi. Dekat koperasi tu ada tampal doa masuk kedai tak? Belum. Rebut peluang. Benda ni saya belum sempat buat lagi, tapi dah ada dalam ideanya. Ini saya lontarkan idea ini untuk tuan-tuan cuba rebut. Siapa yang rebut peluang ni, Allahu Akbar, ganjarannya sangat-sangat hebat. Ni sekarang musim Covid ni masih lagi dalam PKP. Kita PKPP yang sana PKPB. Masih dalam PKPP ni, apa peluang kita kalau di kedai? Nak masuk kedai, restoran dan sebagainya, kita kena scan, tulis nama, catat suhu. Dia ada buku kan? Satu peluang untuk kita. Dulu saya pernah kongsikan berkenaan dengan doa masuk kedai kan? Ada lagi kat rumah kan? Photostat yang tu, pergi mana-mana kedai, letak kat situ sekali. Ini peluang. Dalam keadaan Covid ni, Allah Subhanahu Wa Taala bagi untuk kita apa? Untuk kita dapat rebut. Apa janji Nabi dalam hadis sahih yang tu? Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar itu, man dakhala as-suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, katabalahu alfi hasanah, dituliskan untuknya 1,000,000 kebaikan. Kita photostat letak, orang nak masuk, tulis nama, baca doa. Kita yang menyebabkan orang baca doa, kita dapat tak? Siapa yang mengajak ke arah kebaikan, dia akan dapat pahala seperti mana orang yang buat. Sehari berapa orang pergi ke koperasi? Tak terkira ustaz. Sebab keperluan asas yang dijual kat situ. Bayangkanlah 50 orang. 50 kali 1,000,000. 50 juta. Baru sehari. Nak habis PKPB ni, nak habis PKPP ni sampai bulan Disember. Kalau tak sambung, peluang. Jemaah, peluang. Jadi siapa yang orang mula-mula dapat tampal, orang lain janganlah lagi. Jangan pula orang dah tampal, kita aku nak juga. Buang yang tu, tampal yang kita. Janganlah. Ustaz, saya nak juga. Ini peluang. Banyak lagi restorannya, kedainya, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab apa? Inilah.
bila kita mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nampak peluang ini dan kita cuba untuk rebut. Allahu akbar. Dan kita kembali tengok apa amalan-amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi lakukan dalam seharian. Kita ulang kaji dan kita cuba untuk buat. Tadi ulang kaji juga dalam kelas. Doa bangun tidur pun budak ni tak baca. Darjah 5 tu. Berapa orang baca doa bangun tidur? Adalah 2 orang. Baca apa? Alhamdulillah. Sambung? Tak ingat. Tapi tak test lah Taman Seri Kurang sebab semua baca. Jadi ulang balik. Supaya apa? Kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat tadi, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini semua orang nak diampunkan segala dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Allahu akbar. Ini janji Allah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jom kita sambung perbincangan kitab kita. Yang lepas kita berhenti pada muka surat 196 berkenaan dengan Telaga Iris. Itu kata bila buka kitab ni jumpa hadisnya. Orang yang ada kitab ni nanti balik ke rumah tengok muka surat 212 berkenaan dengan Telaga Iris. Kalau dalam kitab kita ni dituliskan oleh pengarang iaitu Ustaz Ahmad Dasuki, dia kata apa? Saya pernah walau yang perengah akhir muka surat 196, sumur Iris atau Telaga Iris itu tidak dapat diketahui di manakah lokasinya dan bagaimanakah rupanya. Walau bagaimanapun saya pernah terjumpa satu pendapat yang mengatakan Telaga Iris itu ialah telaga yang menghimpunkan roh-roh manusia. Mungkin kita bersangka bahawasanya dia tak jumpa sebab masa kitab ni tulis, wallahualam kitab ni dah ada ke belum. Jadi bila saya cari tadi, tergerak hati nak baca. Tiba-tiba jumpa muka surat 212 ni tentang apa? Cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh ke dalam Telaga Iris. Memang ada hadisnya. Baik, hadis yang ke-90. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menempa sebentuk cincin daripada perak. Sebab hadis ini ceritanya dalam bab ni cerita bab cincin je, cincin Nabi. Cincin itu berada di tangan baginda sehinggalah baginda wafat. Kemudian berada di tangan Sayyidina Abu Bakar, kemudian di tangan Sayyidina Umar, kemudian di tangan Osman, hinggalah cincin itu terjatuh ke dalam Telaga Iris. Ukiran di bahagian atasnya ialah Muhammad Rasulullah. Ini salah satu daripada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bincang dalam perbincangan yang lalu. Dinyatakan di sini bahawasanya Telaga Iris ialah sebuah kebun yang berada hampir dengan Masjid Quba di Madinah. Diceritakan bahawasanya Sayyidina Utsman pada zaman pemerintahannya telah memerintahkan agar digali satu telaga air di kawasan tersebut untuk kegunaan penduduk Madinah. Tatkala beliau duduk di tepi telaga tersebut, memerhatikan orang ramai melakukan kerja-kerja penggalian dan memberi arahan, ketika itulah cincin Nabi yang dipakainya terjatuh ke dalam telaga tersebut. Selama 3 hari beliau mencari namun tidak menjumpainya. Sesuai dengan apa yang kita bincang yang lepas. Cuma ditambah dalam perbahasan kitab kita ini, sebahagian ulama menyebutkan bahawa cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai rahsia sebagaimana rahsia yang ada pada cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Kan? Kita pernah dengar cerita tu, cincin Nabi Sulaiman yang suatu hari dia nak masuk ke bilik air, nak qada hajat, dia tanggalkan cincin, kemudian dia letak di satu tempat. Siapa yang ambil? Siapa yang ambil cincin tu? Mengikut kisahnya, Ifrit. Siapa yang ambil? Ifrit. Dan bila dia dipakai, dia menaiki tahta.
Kan cincin tu akhirnya last sekali Nabi Sulaiman jumpa balik setelah cincin itu dimakan oleh ikan. Tuan-tuan pernah dengar tak cerita ni? Macam tak pernah dengar je. Tak pernah dengar ya? Dia ada kisah berkenaan dengan cincin. Sebab apa? Dikaitkan di sini, dia kata apa? Nabi Sulaiman AS, tatkala baginda kehilangan cincinnya, menyusul selepas itu kehilangan ataupun kejatuhan kerajaannya. Betul? Bermula cincin itu ditanggalkan dan dipakai oleh Ifrit itu, Nabi Sulaiman terpaksa keluar daripada istana raja. Tak ceritalah lagi. Kena cari sendiri. Baru seronok. Kalau saya cerita yang ni, tak habis ya. Ni saya bagi gambaran awal. Sebab apa? Nak kaitkan dengan cincin Nabi SAW yang apabila jatuh, kata pengarang kitab kita ini, Sayyidina Osman, tatkala beliau kehilangan cincin Nabi SAW, kerajaannya mula menjadi tidak stabil. Muncul kumpulan yang keluar menentangnya. Sejak saat itu bermulalah kekacauan dan berakhir dengan pembunuhan beliau, dan kesan daripada peristiwa tersebut berterusan hingga akhir zaman. Itu kaitan cincin yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang cincin Nabi Sulaiman tu minta ustaz nanti ceritakan balik. Sebab ceritanya sangat-sangat menarik. Baik. 197 mayat membaca Al-Quran. Sementara daripada Abdul Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam ibnu Abi Dunya menuturkan bahawa dahulu ada beberapa orang pemuda yang berangkat menuju daerah Rom, yakni Romawi. Sebahagian daripada mereka tertangkap dan dijadikan tawanan. Para pemuda itu dibawa menghadap raja. Raja itu menawarkan kepada mereka agama yang dianutinya, yakni Kristian, tetapi mereka menolaknya. Kemudian raja itu duduk di sebuah bukit kecil di samping sungai, lalu memanggil mereka dan memenggal kepala salah seorang di antara mereka hingga jatuh tersungkur ke dalam sungai. Tiba-tiba kepalanya itu bangun menghadap ke arah mereka dan meminta agar mereka mengarahkan wajah kepadanya seraya mengucapkan ayat surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Baik. Kisah ini sekumpulan remaja pergi berdakwah. Keluar berdakwah. Arahan siapa pergi berdakwah? Arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Orang yang menyebutkan kalimah la ilaha illallah, dia adalah pendakwah. Pendakwah dalam segenap sudut. Ada orang boleh berdakwah dengan ucapan, ada orang tak boleh dengan berkata-kata, dengan tulisan. Ada orang menggunakan Facebook, ada orang menggunakan TikTok sekarang ni. Hebat sekarang ni TikTok. Macam tadi My Quran Time bersama siapa? Johor tu kan? Anak muda tadi, orang Johor tu. Dia sekarang ni belajar di UIA. Di UIA ambil bahasa Melayu, tapi boleh bertaranum. Sebab apa? Asal Johor. Tahniah orang Johor, hebat. Dan dia pun sedang merancang satu program TikTok. Pula. Tapi bukan TikTok yang tuan-tuan tengok dalam YouTube tu, tak. Tik maksudnya tanda, TikTok bercakap, iaitu tanda surah dan menyantuni para remaja untuk dekat dengan Al-Quran. Pilih surah, kemudian santuni apa kisah akhlak yang ada dalam surah tersebut. TikTok juga, tapi ejaannya lain, TICK, tik dan tok. Macam-macam cara untuk berdakwah. Jadi remaja ini, pemuda-pemuda ini berangkat menuju ke daerah Rom dengan semangat berkobar-kobar. Untuk apa? Untuk menyatakan keindahan Islam, nak sebarkan dakwah ini. Kemudian mereka ditangkap. Apabila ditangkap, Raja Rom ketika itu
Dia tak terus penggal. Dia offer dulu. Kalau engkau terima, kau masuk agama kami, kamu selamat. Tapi para pemuda ini dia tak goyah. Keimanannya mereka sangat kuat. Lalu mereka dipanggil di satu tempat, yakni berdekatan dengan sungai. Raja duduk di atas bukit yang kecil, panggil seorang, penggal. Putus kepala, kepalanya jatuh, badannya jatuh, kemudian kepalanya kembali tegak. Macam cerita dalam filem je lah. Tapi itu tak pelik berlaku. Dan menuturkan ayat-ayat ini, subhanallah. Kepala dah terpotong, tapi masih lagi boleh berkata-kata. Baik. Dalam satu kisah yang lain pula, sekumpulan pemuda telah berangkat ke dalam satu misi dakwah ke negeri Rom juga. Setibanya mereka di sana, sebahagian daripada pemuda tersebut telah ditawan oleh tentera sehinggalah dibawa untuk menghadap raja. Ketika berada di istana raja, mereka telah disoal selidik oleh raja tersebut untuk tujuan mereka, apa tujuan mereka ke negeri itu. Lantas para pemuda itu menyatakan tujuan mereka datang untuk berdakwah dan menyeru kaum negeri itu untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan utusan untuk berdakwah, para sahabat ini mereka akan menyatakan secara terus terang, kami datang untuk memberikan kepada kamu kebaikan. Kalau kamu terima Islam, kamu akan selamat. Aslimu taslim ke? Kalau kamu terima Islam, kamu selamat. Offer dulu. Kalau mereka tak terima, baru ada step yang kedua, step yang ketiga dan sebagainya. Baik. Lalu dinyatakan di sini bahawasanya berdakwah adalah kewajipan kepada umat Islam. Barang sesiapa yang mengucapkan syahadah seperti mana yang saya sebutkan tadi, maka sesungguhnya dia dibebankan untuk berdakwah. Kita semua. Contohilah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka keluar meninggalkan kampung halaman, meninggalkan anak isteri demi agama yang tercinta. Subhanallah. Mereka sanggup tinggal isteri, tinggal anak-anak, kadang-kadang keluar berdakwah tu sampai berbulan-bulan. Tak sayang kepada isteri ke? Sayang pada isteri. Tak sayang pada anak ke? Sayang pada anak. Tak sayang pada pekerjaan ke? Sayang. Tapi tugas dan tuntutan agama. Subhanallah. Wih, susah ni. Kita boleh sekali-sekala keluar 3 hari. Cuba keluar 4 bulan. Seperti mana rakan-rakan kita di kalangan tabligh. Sebelum Covid ni lah, sekarang tak boleh lah. Mereka sanggup keluar untuk misi dakwah. Subhanallah. Jadi ada rakan-rakan kita di kalangan tabligh ni, kita bantu mereka dari segi keuangan dan sebagainya, kita support mereka. Kadang-kadang yang keluar tu lebih hebat daripada kita. Ada yang doktornya, ada yang pensyarahnya. Allahu Akbar. Hebat. Baik, lalu dinyatakan di sini setiap orang yang berdakwah pasti akan ditimpa dengan ujian. Ini lumrah. Dan inilah fitrah jalan dakwah. Lau kana aradan qariban wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Surah At-Taubah. Kalaulah apa yang kamu ajak ini wahai Muhammad, lau kana aradan qariba, satu perkara yang dekat. Tujuan yang nak pergi tu satu benda yang dekat. Matlamat yang nak sampai tu satu benda yang cepat. Maka ramai yang akan ikut. Walakin ba'udat, akan tetapi apa yang kamu seru ini wahai Muhammad, jalan agama yang diserukan oleh kamu ini wahai Muhammad, ba'udat, jauh. Bila nak dapat hasil ni? Bila nak dapat hasil? Akhirat. Ada orang berjuang dalam agama, bersungguh-sungguh berjuang, semasa dia hidup, dia tak nampak, dia tak dapat menikmati kemenangan. Ramai di kalangan para sahabat. Terutamanya bila kita baca sirah berkenaan dengan sahabat-sahabat yang syahid di bumi Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Sumayyah
ibu kepada Ammar bin Yasir. Yasir suaminya, Allahu Akbar, mempertahankan agama sampai terkorban. Tak sempat hijrah. Ammar, alhamdulillah, selamat. Boleh hijrah. Boleh lagi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumayyah dan Yasir tak sempat, tapi mereka sungguh-sungguh mempertahankan agama. Allahu Akbar. Bila kita baca sirah, kita cuba tengok, ya Allah, hebatnya mereka. Hebatnya mereka. Baik, lalu dinyatakan di sini bahawasanya raja murka lalu memberikan kepada mereka pilihan sama ada mereka berpaling tadah, yakni murtad daripada agama Islam, atau dibunuh. Akhirnya mereka memilih untuk berpegang kepada ajaran Islam dan sekali-kali tidak akan meninggalkan agama itu. Lantas raja mengarahkan supaya mereka dibawa ke pinggir bukit dan memanggil salah seorang daripada pemuda tersebut. Lalu raja mengarahkannya supaya kepala pemuda tersebut dipancung. Yang dekat dengan kita, Said Qutb. Said Qutb, pengarang kitab Fiqh Sunnah. Fiqh Sunnah. Antara lain, Allah apa, digantung. Mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ramailah lagi. Oh, hebat dalam berdakwah. Mereka sanggup, mati pun sanggup. Sebab apa? Demi kalimah Allah. Akhirnya setelah dipancung, saat pemuda tersebut dipancung, bercerailah kepala daripada tubuhnya, tergolek-golek. Mungkin sahaja Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala yang menghidup dan yang mematikan setiap yang bernyawa. Tatkala itu terlihatlah kepala tersebut berpusing menghadap ke arah mereka dan membacakan ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat yang sama. Para pembaca sekalian, perkara ini tidak mustahil boleh terjadi, kata pengarang. Sebagai contoh, seorang peniaga ayam akan menyembelih ayam setiap pagi untuk disediakan dan dijual. Ni boleh tengok dekat ni, kedai jual ayam lah, ataupun kat pasar. Saat menyembelih ayam itu, urat tengkuknya sudah putus dan dilepaskan ke tanah. Walau bagaimanapun ayam itu tidak rebah-rebah, berjalan dengan tegaknya. Yang jatuh pengsan bukannya ayam, tapi tuan tu. Macam kalau kes bila sembelih lembu korban, kadang-kadang ada Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kehebatan. Dah urat halkum, urat merih dah putus dah. Tapi tegak aje, boleh lagi. Jalan 2-3 km, jenuh pula nak kejar. Kalau yang guna sangkar tu okeylah. Tak lari dah, duduk dalam tu je. Yang sebelum ni. Lau. Allahu Akbar. Kadang-kadang sembelih kampung ni, matinya kat mana? Kampung sebelah. Jenuh nak pergi lapah pula. Ataupun ambil naik lori pula balik. Ini antara kehebatan-kehebatan yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala boleh membuat begitu pada haiwan, tidak mustahil sedikit pun Allah Subhanahu Wa Taala mampu melakukannya kepada manusia. Kepala dah terpenggal, akan tetapi masih lagi boleh berkata-kata. Sebab apa? Sebab seluruh badannya adalah terisi dengan Quran. Ingat apa yang berlaku kepada seorang wali Allah pada zaman pemerintahan Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, yang dipenggal kepalanya oleh Hajjaj. Akan tetapi walaupun kepalanya telah putus, masih lagi boleh berkata-kata. Dan darah yang tersembur daripada darahnya yang mengalir itu, tertulis kalimah la ilaha illallah. Sehingga para ulama menyatakan bahawasanya Hajjaj bukan hanya menyebut dengan Hajjaj pula, wali ni bukan hanya menyebut dengan mulut kalimah tauhid, akan tetapi seluruh anggota tubuh badannya termasuk darahnya berzikir memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Hebat. Kisah-kisah yang diriwayatkan ini bukanlah hanya sekadar untuk berhikayat, akan tetapi tujuan sebenarnya ialah supaya kita mengambil ibrah. Boleh saja perkara-perkara seperti ini berlaku kepada kita.
Kita belajar tafsir Al-Quran, kata pengarang. Pada zaman dahulu, kitab tafsir rata-rata memberikan contoh kaum Ad, kaum Thamud dan kaum-kaum yang musnah. Zaman sekarang ini, apabila kita belajar tafsir Al-Quran, tidak perlu lagi membayang-bayangkan kejadian yang berlaku kepada kaum-kaum yang musnah itu. Tetapi kita boleh lihat sendiri bagaimana kisah bagaimana air lautan menjadi gelombang. Tsunami di Aceh, tsunami di Jepun dan sebagainya. Zaman sekarang ni, kata pengarang, kita dapat melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala gelombangkan air seperti ombak besar, tsunami dan sebagainya. Kita bagi laluan untuk azan. Kita sambung sikit lagi lepas ni, insya-Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata la haula wa la quwwata illa la haula wa la quwwata Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana asy-syaraf wa at-tadajjud. Baik, kita sambung sikit. Zaman sekarang ini kita dapat lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala gelombangkan air seperti ombak besar, tsunami dan sebagainya. Jika kisah mengenai kaum yang ditimbus oleh tanah, sekarang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan dengan kejadian-kejadian tanah runtuh. Kadang-kadang kita tengok dalam YouTube ataupun dalam internet yang sampai kepada kita video-video tengah-tengah bina rumah ataupun bina bangunan, tu. Ush. Yang jatuh tu kadang-kadang dengan rumah-rumah yang ada kat atas tu jatuh.
Kalau dulu kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran, kita boleh baca dan kita faham macam tu je lah. Tapi bila real depan mata kita tengok keadaannya, Allahu Akbar, lebih menginsafkan kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk. Sebab itulah tafsir Al-Quran ini istilahnya dia sentiasa hidup. Kita tengok dengan apa yang berlaku pada zaman sekarang. Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita. Jika kisah mengenai ribut Taufan yang ditimpakan kepada kaum yang zalim. Ribut Taufan zaman Nabi mana tu? Surah dalam juzuk yang ke-29 pun ada cerita berkenaan dengan perkara ini. Allah Subhanahu Wa Taala hantar angin. Ataupun dalam surah Al-Kahfi, yang rasa dia hebat, kaya, ada kebun dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala lenyapkan dalam satu malam aja. Jadi disebutkan di sini bahawasanya jika kisah ribut Taufan yang ditimpakan kepada kaum-kaum yang zalim, sekarang Allah Subhanahu Wa Taala juga tunjukkan keadaan itu, iaitu ribut Taufan, tornado dan sebagainya. Kalau biasa kita dengar di Amerika lah, puting beliung dan sebagainya. Dulu sampai ke Malaysia. Kat mana? Pendang, Kedah. Lepas orang kata, alah kecil tu pun. Tu Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ingat, peringatan untuk kita. Baik. Lalu dinyatakan lagi jika kisah bagaimana dahulu ada penyakit yang sakit kepala, penyakit sakit kepala yang tak boleh hilang. Sekarang juga Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk bagaimana penyakit HIV/AIDS yang tidak ditemui penawarnya sehinggalah ke hari ini. Maksudnya kita tengok kisahnya. Apa maksudnya ni? Maksudnya Al-Quran sedang menafsirkan setiap kisah yang berada di dalamnya kepada kita. Kita baca, kita memahaminya, dan kita tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan. Hari demi hari Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kebesarannya dan kebenaran apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Sekiranya kita masih tidak terbuka mata hati kita, maknanya kita akan lebih hanyut dari hari ke hari. Wal'iyazabillah, kata pengarang. Kalaulah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan, terutamanya apa yang kita hadapi sekarang ni, wabak COVID-19, ujian dan musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kalau dah dengan COVID ini masih lagi tidak menginsafkan kita, masyarakat kita, tak tahulah nak tunggu Allah Subhanahu Wa Taala hantar apa lagi. Nak tunggu Allah Subhanahu Wa Taala hantar yang jenis macam mana lagi, nak supaya kita kembali rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sebab itulah dalam keadaan kita menghadapi suasana begini, kita memperbanyakkan taubat, memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdialoglah, kita berbicaralah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertanyalah pada Allah, ya Allah, adakah disebabkan oleh dosa aku COVID ni tak berpenghujung lagi? Kalau masing-masing menginsafi keadaan seperti itu, manalah kita tahu salah seorangnya memang disebabkan dia. Contoh, macam apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa AS. Kan? Kumpul ramai-ramai nak sembahyang apa? Solat istisqa kan? Nak sembahyang, nak minta hujan tu kan? Masa tu lama tak hujan kan? Bila kita nak buat istisqa, cerita ni keluar. Bila sembahyang tu tak turun hujan juga. Ramai yang sembahyang tu. Beribu-ribu, tak silap. Ke puluh ribu. Disebabkan oleh berapa orang? 2 orang saja. Yang dah melakukan dosa tapi belum taubat. Dia datang sembahyang juga. Disebabkan oleh 2 orang ni terhalang. Allahu Akbar. Kita dah buat sembahyang hajat dah. Doa kunut nazilah dah baca dah. Doa pun kita baca dah. Jadi tambah lagi, kita berbicaralah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil masa, ambil ruang. Nyatakanlah, ya Allah, adakah disebabkan oleh dosa aku, ya Allah, Engkau menghalang kesembuhan? Adakah disebabkan oleh dosa aku, ya Allah, Engkau belum lagi memberi kami bebas daripada COVID ini? Doalah. Masing-masing kita sama-sama doalah.
Kalau takdirnya PKPB balik, Allahu Akbar. Minta jauh lah, minta jauh. Walaupun saya sebelum ni dapat juga mesej, tapi yang tak diviralkan lah. Orang tertentu je dapat. Kata kawasan TSK ni. Ada juga, saya pun fikir nak datang tak nak datang, nak datang tak nak datang. Tak apalah, datanglah. Orang kata yang tu yang terlibat tu, yang positif tu kawasan TSK. Dan banyak tempat dah dia pergi. Wallahu alam lah. Ni tak diviralkan lah. Jangan tuan-tuan viral pula. Saya ni maklumat daripada orang tertentu. Tapi saya tak viralkan lah. Sebab belum sahih daripada KKM. Yang sahih je kita viral. Yang tak sahih, walaupun kita rasa, jangan. Sabar dulu. Baik. Akhir sekali berkenaan dengan Quran ni, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebagai penutupnya pada malam ini, jom kita kembali semak bacaan Al-Quran kita. Kita kembali semak bacaan Al-Quran kita. Saya pesan banyak tempat, termasuk diri saya sendiri, kita kembali menyemak bacaan Al-Quran kita. Lebih-lebih lagi bacaan yang kita baca setiap malam, iaitu surah Al-Mulk. Kita baca ramai-ramai, Alhamdulillah, semua betul. Bukan kata kepada orang kat sini, semualah. Bila kita baca ramai-ramai tu, semua betul. Ini tugas ni saya bagi pada imam. Imam kena pastikan setiap orang. Jangan tuan-tuan takut pula. Tak takut. Kalau kita dah okey, tak apalah, tasmik depan imam, memang kata okey. Ji, terbaik. Okey tu. Selagi dia tak kata gini, setakat ni, kalau gini teruk sangat. Setakat ni dia kata, kena baca lagi. Kena usaha lagi. Sebab apa? Sering kita sebut bahawasanya Al-Mulk akan menjadi hujah, peguam bela kita dalam kubur. Al-Mulk yang macam mana akan menjadi peguam bela? Yang kita baca seperti mana yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi betul bacaan tajwidnya. Susah macam tu ustaz. Tak susah bila kita belajar. Sebab pernah saya tasmik, bukan orang sini, tempat saya Taman Kasih. Bila pula jadi Taman Seri Keluar ni? Tempat saya Taman Kasih. Ji, jom tasmik Al-Mulk. Okey. Dia baca. Lah sekali dia kata apa? Ustaz, biasa saya baca 6 minit je ustaz. Tapi baca dengan ustaz setengah jam tak habis-habis. Sebab banyak sangat kena tegur. Dari segi panjang pendeknya, dengung tak dengungnya. Ustaz, takkan nak cek satu-satu ustaz. Kalau kita nak Al-Mulk ini menjadi peguam bela kita, yang dalam keadaan huru-hara dalam alam barzah itu, kita nak rehat, Al-Mulk yang menjadi hujah, kita kena baca dengan betul. Allahu Akbar. Ambil masa. Lepas ni saya tunggu sekejap. Kalau siapa yang nak baca, saya boleh tasmik kan. Nanti dulu ustaz nak berlatih dulu. Tak apa, balik dulu berlatih. 2 minggu lagi kita test. Surah Al-Mulk, surah Yasin yang biasa kita baca tiap-tiap hari Khamis malam Jumaat. Surah Al-Kahfi, baca dan pastikan bacaan kita itu betul. Jangan malu tuan-tuan. Biar kita ditegur, biar kita orang kata istilahnya, tak boleh ustaz macam ni. Malu ustaz, dah imam muda saya dah berumur. Tak apa. Biar kita ditegur sekarang, biar kita malu sekarang. Jangan sampai, saya pinjam ungkapan apa yang disebutkan oleh Ustaz Ahmad Dasuki. Jangan sampai bila kita masuk kubur, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat tanya kita tentang Quran, tiba-tiba kita jawab, aku tak pandai. Kenapa tak pandai? Sibuk ya Allah, tak sempat nak belajar. Yang tu confirm tak lepas. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi umur kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilmu kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat kepada kita. Kita ambillah ruang. Kita ambillah peluang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan bacaan Al-Quran kita. Moga-moga apa yang kita amalkan ini menjadi hujah, menjadi peguam bela kepada kita insya-Allah. Itulah sedikit sebanyak yang dapat dikongsikan bersama pada malam ini. Moga-moga ada kebaikan untuk saya yang bercakap terutamanya, lebih-lebih lagi untuk semua yang mendengar. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Buruk dan lemah itu datangnya daripada kelemahan kita semua. Hakikatnya semua ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.